pada daily, okay, dia dah break ni. Dia dah break dah. Okay, saya marking daily daripada awal. Okay, ini resisten pada daily. Resisten yang pertama. Resisten yang kedua. Dan ini resisten yang ketiga pada daily. Kalau kita perhati perjalanan daripada bawah, ini doji ya, candle doji. Perjalanan dari bawah, dia buat break. Okay, dia buat break. Bila break, maksudnya ini akan ada re-entry. Ini zone re-entry. Pada masa sama, ini bullish ya. Engulfing bullish. Yang ni akan break yang ni, dia dah break. Okay, pada masa sama dia break yang ni. Bila break dia akan buat re-entry. Okay. Kemudian dia tinggal satu lagi kat sini. Yang ni yang malam hari Khamis kan. Dia dah buat clear break. Hari Khamis tu dia dah buat clear break. Bila clear break, memang dia akan bullish lah. Okay, sekarang kat sini, ini daily. Ada H4. Okay. Bila kita detail kecil, kita akan nampak lah dia punya resistance ni. Kat sini satu, kat sini satu. Daripada daily, kita marking pada H4. Okay, sebenarnya H4 ni tak berapa tepat. Sebab dia candle 4 jam base kepada broker. Okay. Jadi kalau kita tengok pada H4, ni price sekarang. Price sekarang. Kat sini tak ada apa-apa resistance. Jadi bila tak ada apa-apa resistance, target dia memang akan cari kat sini lah. Zone sini. Pada H1, sebab kita nak detailkan. Okay. Pada H1 pun tak ada apa-apa resistance. Jadi dia akan cari zone sini. Daripada candle sini, bawa ke zone tadi. Ini yang dia nak cari sekarang ni. Daripada price sini, dia nak cari kat sini. 1839, 1847. Ini pada H1. Pada masa sama, H1 dia ada lagi satu resistance kat sini. Ini yang dia nak naik ni. Okay. Jadi ini target dia. Kalau saya marking, saya akan marking candle bullish ataupun candle bearish. Kalau bullish, break bullish, dia akan cari bullish seterusnya. Break bullish, dia akan cari bullish seterusnya. Okay, macam ni kan. Saya marking tadi, ini bullish. Okay, ini bullish. Clear break. Ini break bawah. Tujuan dulu. Tapi masih lagi akan buy. Okay. Contoh macam ni kan. Masih candle bearish. Tapi bullish makan bearish. Bila bullish makan bearish, biasanya orang akan setting pada PO pada bearish ni. Orang akan buat PO balik sebab dia dah jadi trend apa? Sekarang dia dah bullish trend. Jadi orang akan PO sini. Ini cara kita PO lah. Jadi dia akan naik sebab apa? Sebab ini dah break. Dia break, kemudian dia break lagi. Jadi, line ni dia break. Tapi dia akan makan balik zone sini. Untuk dia bullish balik. Ini pada H1 lah. Okay. Jadi bila saya pasangkan Indi daripada kosong tadi, daripada kosong ni kalau saya memang tak nampak. Chart kosong saya tak nampak. Okay. Jadi saya akan pasangkan pendek Indi lah. Ini basic. Okay, ini yang paling basic lah. Okay,
Ini basic ni maksud dia saya ada 3 MA, 50, 100 dan 200. MA je. MA. MA, okey. 50, 100 dan 100, 200. Okey. Ini untuk TF besar. Okey. Pada MA ni pun saya akan ada BB lah. BB ni kawalan harga dia. Okey, kawalan harga ni maksud dia kalau pada dah top kita tak akan cari buy lah. Betul. Terutama sekali kalau MA 5 high ni bertemu dengan top. Itu dah kira macam momentum mana tu? Maksudnya dia dah bila MA 5 high bertemu top, dia harga dah mati. Dia akan buat retracement. Okey. Pada mana-mana time frame pun. Okey. Tak perasan kat sini kan? Okey. Ini dia buat retracement dulu. Tapi H4 masih support buy sebab H4 tak habis. Berarti dia masih meleret. H1 kena hormat lebih besar. Sekarang ni kalau kita tengok daily, BB sedang kembang. BB sedang kembang kan? Bila BB kembang, maksudnya dia masih lagi akan menolak. Dia momentum lah kira. Masih ada momentum. Okey. Bila BB kembang itu dipanggil momentum. Okey, support weekly. Weekly trend masih trend bullish ya. Bila trend bullish, bila trend bullish saya akan mengambil terutama sekali MACD daripada bawah dan support STOCH lipat naik. STOCH lipat naik. Pada daily saya akan ambil STOCH daripada bawah. Bila STOCH bergerak daripada bawah, maksudnya kita akan cari fully buy. Sekarang ni pada daily STOCH dah habis dah. Okey. Cuma sekarang kita nak sell tu di mana? STOCH tembus. Bila STOCH dah habis, daily H1 kita kena cari divergent. Pada H1 kita mencari divergent. Ini divergent. Makara ni. Ini divergent. Ini divergent. Divergent kita boleh entry divergent. Valid entry divergent valid, tapi kena bila stop habis close lah. Stop habis close. Hijau ni saya pakai stop 9. Ini warning. 913 ni adalah warning. Warning ni maksud dia mula memberi hint untuk buy. Maksud dia kalau hijau naik, hijau mesti turun dulu. Bila turun ni memang dia akan buy dah lah. Maksudnya nak buy tu di mana, carilah low BB. Okey, betul. Ataupun kalau kita marking, ini candle hutang. Kalau saya sebut candle hutang lah. Nak entry, tunggu dia candle hutang. Mana zone dia. Pada zone sini, bila kita nak detailkan H1, kita akan buka M15. Zone sini, buka M15. Saya tukar color sikit. Bila kita marking, dalam zone marking tu yang kita cari entry dia. Buka M15. Cari SOP. Ini saya katakan SOP. Mana sharp dia bila MACD silang ni. Confirm. Kalau kita nak tahu kat sini sharp macam mana, pada zone sini buka M1. M1 mesti akan ada divergent. Taklah. Saya punya ini dia tak lepas M1. Tak lepas Dia jadi macam ni. Dia strong. Lama tak buka. Refresh lagi. Lama tak buka. Dia kena time check hidup baru dia akan reload balik history tu. Tak apa, M5 pun dah nampak dah. H1 tadi, M5 akan buat divergent. Pada masa sama sebenarnya M1 pun ada divergent kat sini. Ini divergent dia. Yang M5 mematikan H1. Yang kita makin tadi H1 kan?
Jadi M5 akan mematikan H1. Yang 5 tu dah ke TikTok lah tu. Dah ke shot lah tu. Maknanya kalau kita float pun tak besar. Sebenarnya Ah, kalau float pun tak besar. Kalau orang buat kalau naked chart dia akan panggil W pattern lah ni. ya betul-betul. Saya buat W pattern ni saya tak nampak. Lepas tu saya akan support dengan MACD. Kalau MACD divergent, kalau nampak W pattern, tahan je. Sebab satu lagi, dia masih dalam zone kan? Dalam zone yang kita nak cari, nak tunggu. Maknanya dah ada W pattern ataupun divergent. Divergent maksud dia, hold je lah. Maknanya tahan lah, tahan. Yang kita nak sebenarnya, bila dah ada yang ni, saya akan mencari SOP balik. SOP balik, kalau kita tengok kat sini, buka M15. SOP pada M15. Ini. Kenapa tak cari SOP M5? Sebab M5 dia kena hormat M15. Kalau kita tengok M5 tadi kat sini macam dah ada SOP kan? Macam ada SOP tapi masih meleret. Sebab dia nak siapkan M15. Yelah. Dia kena hormat M15. Ini SOP M15. Pada masa sama kat sini nanti sebenarnya M1 ada divergent. Tapi kalau tak perasan M1 divergent, cari candle arah. Okay, SOP cari candle arah je. Candle arah maksud dia satu candle bullish lah. Bila dah ada bullish ni, maksud dia dah nampak dah. Okay, ini hint dia. Sebab kita mencari buy kan. Ini hint nak buy. Bukan kata daripada sini tak ada apa-apa kita nak buy. Tak salah. Memang kena float lah. Itu sebenarnya. Sekarang ni kita nak cari entry yang orang kata kita nak kurangkan float. Kat sini kenapa tak buy? Ni bullish. Macam mana kita nak buy? Sebab MACD ni masih lagi menurun. Bagi dia habis dulu. Okay. Kerana kita sabarlah itu sebenarnya. Kalau kita tengok BB pun masih kembang. Okay, saya marking candle sini. Kenapa kita tak buy kat sini? Bila buka M5. Nampak? Ini divergent M5 baru. Yang kita nak SOP selepas divergent. Ini divergent. Tapi kalau kita tengok EMA baru siap susun sell kan? Bila siap susun sell, memang dia akan turun dulu. Betul-betul. Itu sifat EMA. Pada time frame kecil ni, kita nak pakai EMA ni. Kita nak cari kekuatan, kita nak buy, kekuatan kita nak sell. Jadi kat sini kita ada momentum untuk sell sementara. Jadi kita sell lah dulu. Sebab pada M15, pada M15 kita nampak masih MACD dia masih sell kan? Betul. Jadi kita follow sell dulu. Sebab EMA dia tak siap susun lagi. Sebab tu saya kata kalau M15 ni, saya nak cari fully buy bila dia siap susun. Nampak tak? Baru saya akan cari fully buy. Selagi dia tak siap susun, kita masih boleh sell dengan syarat M5 ada SOP. Ini SOP M5 kan. Maknanya bila SOP, ambil daripada high price. Dia mula break pada MA50. Break maknanya dia nak cari M15. Nak siapkan M15 lah tu. Dia punya kunci dia. Betul. Kalau ada boleh nampak M1 lagi cantik. Tapi saya tak nampak M1. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak gerak. History dia tak download. Okay. Jadi kat sini power buy M15. Ini sifat EMA bila dia mula susun, ini power buy M15. Betul. Tapi kalau kita takut sebab ni MACD dah habis, kita tunggu stosh. Paling tidak kita tunggu stosh sampai. Stosh 14. Ini stosh 14. Ini tempat entry kita. Sebab dia ada rejection pada MA50. Jadi kalau saya bawa kat sini, saya bawa kat sini, kita buka pada time frame besar.
Pada time frame besar, kita nampak hijau je turun. Bila hijau turun, hijau kena naik. Cari stos-stos lain. Stos 120 ni meleret. Bila meleret, maksud dia kekuatan buy itu kuat. Yelah betul lah. Belum habis lagi. Mana tak habis lagi. Yang kecil turun, dia mesti cari yang 120 ni. Itu sifat dia. Kalau perasan pun kat sini nampak stos turun, bila dia naik lebih besar, lebih kuat daripada semasa dia turun. Kalau dia naik itu bersama MACD daripada bawah, macam ni kan. Dia naik bersama MACD daripada bawah, lagi kuat dia naik. Lagi tu, lagi power tu. Lagi power. Itu saya tak bom. Ini dikatakan SOP perjalanan dia lah. Kalau perasan dalam grup besi kuning, ada kat sini saya kata ini setup re-entry H1. Mana? Pada hari Khamis. Ini setup re-entry H1. Re-entry selepas SOP. Ini SOP. Okay. Dia nak perjalanan tinggi, jadi dia turun stop saja. Jadi ini SOP dia. Maknanya dia nak movement. Yang movement re-entry ni yang paling besar. Yang SOP ni dia nak mengubah saja. Yang re-entry selepas SOP, yang tu yang movement besar. Sebab tu kalau kita base kepada EMA pun sebenarnya, kalau EMA siap susun, kita tunggu je MACD dia pada bawah. Tunggu MACD ya? Tunggu MACD pada bawah. Macam saya buat BTC tadi. Saya buat BTC tadi. Okey. EMA dalam keadaan sell kan? MACD daripada atas. Kenapa saya sell? Sebab MACD daripada atas. Mesti dia akan follow trend EMA dulu. Betul. Bila dia dah profit, maksudnya kita close, set BE. Kalau dia nak kena BE tu tak ada rezeki lah. Kalau dia terjun, maksudnya itu rezeki kita lah. Ya. Kita analisa saja. Kita bukan penggerak market. Kita lah penggerak market, tak ada MC. MC tak ada lah. Itu impian besar tak apa. Yang penting dengan BE. Betul. Impian besar tak apa. Yang penting dengan BE. Tak ada BE jangan. Sikit tak apa, jangan MC. Ya, betul. Yang penting gaji dah ambil, simpan untuk bonus. Okey, ini H1, ini H4, ini daily. Okey, daily tak habis lagi. Hijau masih tengah naik. H4 dah habis. H4 dah habis. Habis dia kena tengok M15 pula. M15 balik ya? Kita refer balik M15. M15 ada divergent tak? M15 belum lagi ya. M15. Okey. Ini divergent dia. Mana? Ini divergent M15. Mana tengok. M15 ini divergent. Tapi yang selamat entry selepas divergent. Okey, kita nak tahu dia confirm divergent sebenarnya. Ini dengan ini, MACD ni mesti turun bawah. Bawah level kosong ni. Kalau dia tak turun, dia akan masih meleret. Okey, dia akan meleret. Tapi Emma susun cantik ke Emma? Sebab tu kita tak cari sell, kita cari buy dulu. Cari peluang buy di setiap stosh. Stosh ni price. Okey. Price. Kalau stosh turun ni, stosh tiba-tiba turun kan, nampak macam price nak turun. Tapi kalau 120 masih kekal di atas, boleh je lah. Cari divergent M1. M1 buat divergent buy, masuk buy, tahan. Cikgu. Ya. Saya kan malam saya entry buy gold. Lepas tu saya tutup dia tak ada masalah kalau sini nanti. Tak tutup lagi. Tak terjun lagi. InsyaAllah tak ada lagi kot. Dia nak cari 1840 tu. InsyaAllah tak ada gap. Sebab macam saya cakap tadi, pada daily, pada H4, pada H1, tak ada
candle resistant. Dia nak resistant kat sini. Jadi kemungkinan dia akan meleret. 1840 tu, target tu. Zone sini. Kalau kita buka H4 tadi, Saya marking dah. nampak tak ni candle halus ni. Ini bullish ya. Ini yang target sampai sini. Harga berapa tu kau? 1843. 1843. Yalah, satu target 1843. 1847. Itu kita punya target. Tapi kalau kita tengok pada keadaan EMA pun, EMA H4, EMA pula dah. BB H4, BB sedang kembang kan? Betul. Jadi bila kembang, dia akan tolak. Kalau saya kalau saya pakai indi full saya buka H4. Okey. Ini H4, dia tak habis lagi. Perjalanan BB dia tak habis lagi. Yang purple tu apa tu? Yang purple tu? Purple 200. Atas bawah tu, yang atas bawah. Atas ni pun 200, BB 200. Oh, okey. Sorry, BB 50, 2.1. 2.1. 50, 2.1. Apa guna BB tu cikgu? Yang ni untuk time frame besar. Maknanya kalau dia sedang kembang, dia target ke BB ni. Okey, kalau BB 20 ni Standard. Standard default. Kalau dia sedang kembang, dia cuba cari yang BB 50 ni. Okey. Itu fungsi dia. Itu zone band lah, band zone lah. Band zone. Contoh macam ni kan. Nampak dia sedang kembang kat sini. Dia akan cari sini dulu untuk rest dia. Tapi tu cikgu, saya pakai BB 14 padu je. 14 untuk H1. Dia tak kisah kita nak pakai apa pun. Yang penting kita tahu di mana kita nak cari. Betul. Jangan pakai tak tahu. Jangan pakai tak tahu. Betul. Sebab sekarang kalau kita tengok BB 200, ini BB 200. Okey. BB 200 ni pun masih nak kembang. Baru nak start. Jadi dia akan buat momentum lah. Cuma momentum sekarang tak berapa kuat lah. Sebab MACD dah habis sampai atas kan. Itu time frame apa tu? H1 H1. Okey. Jadi dia akan resistant dululah. Dia akan rest kejap. Dia akan buat sideway. Sideway dia bila time frame kecil ada setup, dia akan boom balik. Orang pakai highway apa semua kan. Kalau pakai highway, ini cara highway. Orang dah masuk sell ke highway. Pada ada line atas kan, sell. Sebenarnya jangan ikut sangat. Jangan kena ada EMA. Kalau EMA tengah kembang macam ni, cari re-entry buy. Bukan kata re-entry sell. Ya betul. Dia akan buat retrace. Ya. Itu kalau kamu pakai highway lah. Bukan highway kata bila sentuh atas nak sell. Bila sentuh atas nak sell. Jadi dia macam ni lah. Betul. Kalau kamu sell kat sini kan, dah sentuh highway kan. Tak sempat keluh. Naik meleret. Sebab saya pernah pakai. Highway kalau tak biasa pakai, jangan pakai, bahaya. Ya. Time saya mula-mula mencari indie dulu, memang saya pernah pakai, pernah try. BBMA kampung pun saya pernah pakai. Tapi saya tak serasi dengan saya. Tak ngam lah. Tak ngam. Itu je. Bukan kata tak profit, orang lain boleh buat. Tapi saya tak ngam. Cikgu, kita cari divergent tu. Bila semua stosh tu dah sampai puncak ke macam mana cikgu? Ya betul. Bila stock sampai puncak, kita menunggu divergent. Kalau kita cari H1, sebaik-baiknya bila kita analisa, kita base kepada daily lah. Kita base kepada daily dulu, base kepada H4, base kepada H1. Ini cara kita analisa. Saya tukar pada fully saya. H4 daily, H4, H1.
Kita tengok daily ni, perjalanan dia ke mana? Buy ataupun sell. Kalau MACD, MACD daily, saya cerita daripada perjalanan. Kalau MACD daily bersilang, MACD daily bersilang, pada H4, pada H1, kita mencari setup searah. Jadi yang ni saya simpan dulu satu. Supaya senang saya nak itu tak jari satu-satu. Saya marking ni. Bila marking, saya pindahkan marking pada H4. Saya pindah marking pada H1. Nampak? Pada H4 pun saya pindah. Jadi bila kita nampak sini silang, kita menunggu H4 daripada bawah. Jadi kita tarik stosh H4 daripada bawah. Ini stosh H4 daripada bawah. Jadi H1 pada masa sama pukul 8, 12.15, pukul 8, 12, 15 sampai 12, pukul 8. Pukul 8. Okey. Ngam tempat yang sama. Ini kita nampak pada daily 13 bulan 12 lagi. Pada H4 kita menunggu stock daripada bawah. Bagi dia turun dulu. Ini dia turun. Jadi pada H1 kita mencari divergent. Nampak tak divergent dia? Pada masa sama, H1 dia dah bagi signal awal. Hijau dah mula naik. Nampak? Signal awal. Ini signal awal. Hijau naik, hijau turun. Hijau naik dengan purple, hijau turun purple. Hijau purple kuning. Yang ni yang saya tunggu. Pada masa sama, hijau purple kuning ni, M15 akan buat SOP selepas divergent. SOP selepas divergent. H4 ni saya convert pada M15. Nampak? Ini divergent pada M15. Ini divergent dia. Setakat ni Ini divergent. Ini divergent. Ini SOP selepas divergent. Kenapa yang ni jadi SOP selepas divergent? Sebab yang ni, saya kata MACD mesti melebihi level kosong. Ini dia punya divergent lah. Sampai sini, sampai sini. Walaupun sikit macam ni, dia akan jadi hidden divergent. Ini pada keadaan semasa lah. Sebenarnya dah divergent lah ni. Ini lembah, ini tinggi. Tapi price sama. Maksudnya ini kita dah nampak satu divergent. Bila divergent, kita mencari SOP selepas divergent. Tunggu je stop limit. Kat sini dia buat ekstrim lah sebenarnya. Pada masa sama dia buat ekstrim. Jangan kejar time dia turun. Tunggu confirmation pada candle. Confirmation pada candle macam mana? Kalau saya akan tunggu break yang ni. Sebab kat sini tak ada candle arah. Nampak? Tak ada candle arah. Tak ada candle arah. Bila tak ada candle arah, saya akan tunggu confirmation break high ni. Break high ni baru kita masuk. Kalau ada candle arah? Kalau ada candle arah lagi mudah. Kita akan dapat paling bawah. Candle arah maknanya perjalanan ni memang akan cepat. Ini news sebenarnya. Waktu ni news. Dia turun dulu, baru dia naik. Betul. Waktu ni news. Kalau tak ada news, dia akan buat candle arah.
Oh, Itu kalau tak ada kunci dia. candle arah, kita tunggu dia pecah resistor tu lah cikgu. Pecah resistor yang pertama ni. Okay. Bila dia buat clear break, mana yang pertama ni, maksudnya okey dah. Kita dah ada SOP dalam mindset kita kata mencari SOP selepas diversion. Mana SOP selepas diversion tu semua stores dia limit cikgu? Maksudnya. Semua store limit. MACD pun daripada bawah. Okey. Pada masa sama kat sini akan ada itulah pada M1. M1, M5. Pukul 19, M5. Maknanya dia bila stores M15 tu dah limit, M1 dia buat diversion lah cikgu kan? M1 akan buat diversion. Kat sini nampak tak M5 dia buat candle arah. M5 ada buat candle arah. M15 kita tak nampak tadi, tapi pada M5 dia dah bagi hint. Dengan MACD dia silang. Nampak? MACD dia silang. M5 MACD M5 ni dia akan silang sebelum M15. Jadi kalau kita nak detail, cari time frame yang lebih kecil. Jadi pada M1, alah lupa, M1 tak jadi. Okay. Pada M1, kalau kamu boleh tengok, sini saya marking M5 silang kan. Yang ni tadi saya marking M5 silang. Bila M15 silang, confirmation akan high lagi. Walaupun kita kata dah buy kat sini kan. Contoh kita masuk tadi, dia break kat sini, jadi kita buy kat sini. Pada buy kat sini, kita nampak M15 ni MACD silang. Bila MACD silang, memang kita tunggu sampai high Maksudnya kalau kita buy kat sini, dapat sebatang ke, dapat 2 batang ke, tak apa dah. Bukan swinger. Kalau saya, sebatang 2 batang cukup dah. Okay. Jadi re-entry kita, bila dia EMA ni siap silang. Nampak candle arah. Okay, lagi cun. Nampak candle arah. Ini re-entry. Re-entry dia. Dia re-entry tu macam mana cikgu? Okay, re-entry kalau kamu pakai stores, 3 stores ni akan turun. 120 kekal di atas. Ini re-entry paling power. Sebab kita masih mengikut trend time frame besar. 3 stores tolak turun, tekan turun macam nak terjun. Tapi 120 kekal di atas, stick pada trend asal, buy. Nak buy kat mana? Carilah dari sistem EMA. Okay, ini buy yang paling, orang kata paling selamat lah. Kalau pakai SNR, dia kata ini zone SNR. Okay, zone SNR. Kadang-kadang SNR dia tak touch pun. Sebab dia spread kan. Dia touch bawah tapi tak ambil atas. Jadi dia tak ambil PO. Okay. Kalau sweat zone, ini sweat zone. Pada high dengan low. Dia tak masuk sweat zone. Jadi kalau yang PO, tak dapat PO. Dia nak low risk kan. Tak sentuh. Tapi kalau mau pakai BBMA, dia akan cari resistance pada EMA. Okay, pada EMA ni. Kalau kita combine dengan stores, ini kekuatan dia. Tengok store dah habis, 120 ada kat atas. Pada masa yang sama kat sini ada SOP pada M5. Okay, saya tarik sikit. Sebenarnya M1 kat sini buat divergent. Kalau kamu ada, kamu boleh buka. M1 ada divergent. Ini dia. Ini M5. Okay. MACD daripada bawah, EMA tengah buy.
MACD daripada bawah, EMA tengah buy. Jadi kita buy dulu. Ikut trend. Lepas tu trend EMA ni jangan lawan. Sebaik-baiknya ikut. Kalau kita nak lawan, biar dia siap susun. Jadi cross dulu lah. Ha? Jadi cross dulu Aimah tu. Kalau kita nak sell betul, bagi dia cross susun. Baru kita sell. Selagi dia tak siap susun, maknanya itu hanya buat re-entry sahaja. Ya, betul-betul. Walaupun orang kata candle dah break MA50. Ya betul, tapi MA50 break tak MA100? Tak lagi. Tak lagi. Bila tak, maksud dia buat re-entry. Bila MACD sampai bawah. Dia akan buat re-entry buy lah. Sebab trend besar masih buy. Tengah kembang balik, dia kembang balik. Itu kelebihan pakai stop 120 sebenarnya. Kalau dia tak turun, masuk je. Nampak tak? Dalam sehari, maksudnya kalau scalper, memang boleh makan lah. Okay, daripada bawah, orang masuk buy. Sampai je price ini, maksudnya inilah. Dah 100 pip lah. 120 pip. Oh, mahal tu. Okay, exit bila nampak apa MACD nak silang turun. Ini exit kita. Tak kira lah price kat mana. Nampak je nak turun. Hijau dah mula turun, naik. Okay, exit lah. Itu scalper. Ada saya tak balik, nampak kat sini, nampak saya tak balik kan. Masuk balik. Tak payah ngadap. Sebab tu saya jarang mengadap telefon. Okay, stop habis. Dapat sikit, dapat 30 pip. Okay lah. Tak payah target jauh. Begitu je. Nampak Kerana saya tak kalau balik. nak, cikgu kalau nak confirmkan re-entry tadi kan, kita tengok M1 buat M1 MACD divergent silang lah. daripada bawah. Oh, bersilang. Okay. MACD daripada bawah, MACD silang. Okay. Okay. Divergent tu bila kita melihat setup itu setup M15. Bila kita melihat M15 tengah turun, baru kita cari divergent. Macam ni kan? Macam ni. Kat sini akan ada divergent M1. Okay, kat sini ada divergent M1. Saya buka chart satu lagi lah. Jadi tak mana. Okay, M15. Okay, tak boleh lah. Hijau dah turun, hijau nak naik. Saya banyak trade US 100 sebenarnya. Betul. US satu dia punya pergi berapa pip lah satu hari? Dia tak kira juga tengok pada setup. Kalau setup tu H1, H4, pergi dia jauh. Jauh lah, jauh daripada goal macam member beritahu tu. Dia tengok juga. Itulah kata, saya nak kata jauh macam mana pun. Sebab ini BBMA punya setup H1. Touch mid, naik ke mid BB, break mid sampai low, test naik semula, dia terus momentum. Ini H4 dia. H4 sekarang dah high mark 50. Mesti sampai low. Kemudian dia akan naik balik sekejap.
buat re-entry balik. Trend Ya, ini masih buy. Cuma saya tak buy lagi sebab MACD belum lagi daripada bawah. Oh, okey. Saya fokus sell dulu. Bila buka M15 tadi, nampak tak saya tak bomb sell. Yang malam tu saya buy sekejap, lepas tu saya masuk sell balik. Saya masuk buy bad news. Ini extreme dah. Ada dalam besi kuning kan, saya buy kat sini. Apa ekstrim lah, ekstrim apa? Saya buy kat sini sebab saya tak buy sementara. Nampak tak MACD daripada bawah. Okey. M5 MACD daripada bawah, sebab tu saya buy dulu. Okay, satu buy dulu. Sampai ni dia buat candle arah sell, candle arah buy kan. Jadi bila candle arah buy, maknanya ini sebenarnya dah jadi sweat zone. Sweat zone untuk PO sell. Oh. Nampak tak candle dia turun? Dia cucuk je. Sebab apa? Bagi kita tengok. 120 masih di bawah. Yang naik ini 33 stosh. 33 stosh naik. Lepas tu dia terjun. Bila kita buka M1, kita akan nampak dia punya pergi tu. M1 susun kan. Daripada dia naik tu, dia turun break. Okay, bila M1 siap susun, macam ni kita nak masuk M1 ni. Kalau siapa scalper ni. Siapa scalper, M1 siap susun, stop limit, masuk, sell. Stop naik balik, sell balik. Stop naik balik, sell balik. Kita mencari sell. Maknanya kita boleh entry berkali-kali. Itu kalau siapa scalper lah. Sebab kita dah nampak satu setup pada M15 ni. Setup ni memang setup power sell. Jadi M1 kita cari peluang untuk sell. Dia turun tak break. Ambil, tunggu dia naik balik. Ini scalping lah. Maksudnya setelah sampai atas, dia turun sampai bawah, stop limit. Stop limit maksudnya price habis lah. Dia takkan break lah. Jadi kita tunggu stop naik atas. Ni stop atas. Bila turun, tak break lagi. Nampak tak? Ini low dia tadi. Tak break lagi. BTC terjun dah je. BTC terjun dah. Terjun dah. Plotting. Plotting. Saya kena stop lah. Apa tak close tadi dia naik tadi. Tak ada rezeki. Tak apalah. Account sen. Tapi memang saya masih kuat kata sell lagi. Perjalanan H1 ni. Nampak tak? 120 masih berada di bawah. Yang naik ini. Cuma dia tidak naik serentak macam ni. Kalau naik serentak macam ni, baru kita hold. Yalah. Sebenarnya kalau saya nampak ni, DMA dia nak kembang. Cuma pada M5 tak siap. M1 baru siap. Kalau tak M5 tak siap betul lagi. Yalah. Betul lah tadi dekat tu dia re-entry tadi. Re-entry sell. Re-entry sell. Sebab dia tak break pun kat sini kan. Ini dah jadi re-entry sell M1. Candle bullish dia kan. Betul. Candle bullish ni re-entry M1. Zone re-entry sell. Tak apa, akan ada re-entry lagi. Jangan risau. Cuma sekarang ni tak break lagi. Dia set way lagi ni. Dia tak break. Dia akan jadi macam macam yang ni tadi. Okay, test break. Dia break dulu sekali. Nampak? Dia break. Betul. Dia break sekali. Ini hint dia. Bila dia break, dia naik MACD daripada atas. Bila MACD daripada atas, ini yang kekuatan dia nak turun jauh. Perjalanan tu, kalau MACD daripada bawah, dia slow je. Kalau MACD daripada atas, maknanya perjalanan dia paling jauh.
Cikgu, Cuma biasa nak tahan. kalau saya tak start macam ni kan, macam Aha. kat M1 tu, kita Aha. SL pasang je ke? Saya scraping saya tak pernah pasang XL. Oh. Kalau kamu nak pasang XL, pastikan height. Contoh kalau ambil M1, height price dekat mana? Okay. Height, contoh height kat sini kan? Aha. Okay. Jadi height dia kat sini. SL kamu ambil atas sikit pada height dia. Maknanya kalau dia nak ubah trend, dia kena break height ni dulu. Okay, dia break height, barulah Emma akan susun buy balik. Kalau awal kita tadi, kita marking kat sini. Ini height dia. Okay, ini height dia. Jadi kalau dia naik ni, tak sampai height. Dia buat apa kat sini je. Jadi, kita punya SL, kita boleh pindah dah. Mana kat sini zone baru. Mana kalau kita sell pada SOP, sell kat sini, tarik stop loss kat sini. Ni kan, stop limit kan. Jadi kat sini kita sell, kita tarik stop loss kat sini. Win rate dia tu memang, kalau kita stop loss, mana kita entry kat sini, kita kata stop loss dalam, berapa tu? Saya nak baca dia punya tu pun tak, itu sangat, 1600 lah, 1700. Kita baca nilai je. Okay, 1700. Tapi win rate kita, daripada sini tadi kita sell, sampai stop limit. 3,000, 4,000 lah, lebih kurang. Maknanya 1,3 lah lebih kurang, dia, kita punya win rate. Asalkan kita ikut trend. Okay, kita pergi gold lah tadi. Nak tengok yang gold kan. Mana okay, ini re-entry M15. Kita makin re-entry M15. Dan saya buka M1. Berapa bulan tadi? 30 bulan 12. 30 bulan 12. Okay, kita akan nampak M1 divergent. Ini M1 buat divergent. Divergent M1. Nampak? Okay. Yang kita nak SOP lepas divergent. Ini SOP lepas divergent. Okay, ngam. M5 pun kita akan nampak divergent dia. Maknanya saling support lah. M5 divergent maksudnya entry kita boleh TP kan dulu. Kemudian kita mencari re-entry dia. Okay, ini re-entry dia. Ini pun re-entry juga. Re-entry selepas divergent. Jadi kalau kita dah nampak divergent, setiap kali dia buat SOP, kita boleh masuk. Jangan risau. Nak kalau Emma baru siap susun macam ni. Itu sedap lah. Itu sedap. Macam yang malam Jumaat itu pun, saya stick buy sebab apa? Sebab 120 tak bergerak. M15 120 M15 kekal. Tak turun-turun pun. Maksudnya bila tak turun, kita tidak mencari sell, kita mencari buy. Jadi pada masa sama, setiap kali dia turun ni, M1 akan buat SOP. Saya kecilkan. Maksudnya, kita tengok M1 setiap kali itu, MACD daripada bawah M1, kita boleh masuk. MACD pada bawah M1, masuk. MACD pada bawah M1, masuk. Cuma tunggu masa nak terbang je. Ya. Sebab dia dah buat divergent. Sebab pada M15, strong dia tu masih, dia dah tunjuk dah. Daripada hari Jumaat. Ini hari Jumaat.
Kalau kita masuk, kita masuk kat sini. Kita masuk, dia naik. Dia turun balik sampai bawah. Dia float lagi. Dia naik, dia turun balik float. Tapi tetap akan profit dengan lebih kuat. Lebih besar lah. Sebab kita ikut M15. Dia turun balik kat sini. Naik. Mana win buy lebih tinggi daripada kita win sell. Ya, betul. Kenapa So, macam hanya nak? tapping boleh lah. Tapi kalau saya tak sah gesek. Tunggu je saya tak buy balik. Tunggu je dia turun. Masuk buy. Orang kata kita dah buy awal. Sampai atas tak terbang. Maknanya price dah limit. Close dulu. Dia terjun turun buat SOP balik. Ni divergent ni. Itu yang color biru tu memang berapa? 50 Biru ni 700. 700? Ya. MA ke EMA? Saya semua pakai EMA. Oh, EMA? Okey. Ngam tu. Saya semua pakai EMA. Exponential. EMA ni divergent. Divergent lagi kuat lah. Maknanya memang keyakinan untuk buy penuh lah. Oh, ya betul. Yang awal-awal ni SOP je. Nampak tak? Kita masuk SOP je. Re-entry. Ini bila dia buat divergent, maknanya ada satu movement yang besar. Ya betul. Itu sebab kalau saya lebih suka divergent. Saya sama lah. Saya pun suka divergent. Bila nampak je, kita dah nampak buy, kita tunggu je divergent. Tunggu je. Sekali divergent, tahanlah. Kalau setup macam divergent tu boleh full margin lah. Kalau saya memang full margin lah. Tapi kalau saya tunggu EMA cross baru saya full margin. Boleh. Kalau kamu tunggu EMA cross kat sini kan, full margin kat sini. Nampak? Tapi kalau saya, bila nampak divergent, saya akan masuk dulu. Saya tunggu SOP selepas divergent. Ini SOP lepas divergent. MACD daripada bawah. Bila MACD daripada bawah ni, nampak tak? Ini MACD daripada bawah. Ini price dia. Price ni memang tak akan lepas dah. Sebab tu tak ada stop loss. Sebab dia buat background dekat EMA tu. EMA tu cross dia dah berlaku background. Dia akan test balik dekat tempat background tu. Kalau tak lepas balik. Itu kalau orang faham yang breakout lah kan. Tapi kalau kamu tak nampak sangat breakout, tunggu je MACD daripada bawah ni. Ini SOP, ini divergent, ini SOP dia. Jadi kamu pun buy dah kat sini. Itu lagi syak tu. Maknanya tunggu, tahan je. Tahan. Lalah malam tu tembak naik. Rezeki lah, kita lah. Sebab dia menunggu masa. Kita nak sell. Kalau nak bagi kena sell. Sorry. Nak sell, kalau saya akan tunggu M15, BB keluar MA50. M15 ni cari BB keluar MA50. Cari ekstrim lah tu. Ekstrim tidak. Saya mencari BB keluar MA50. Baru saya akan cari untuk sell. Kalau tak ada BB keluar MA50, saya akan cari re-entry buy juga. Padahal kalau BB keluar MA50 tu lawan trend lah tu. Ya, saya tak lawan trend. Kalau saya ada 3 syarat. Saya tak lawan trend ni 3 syarat. Saya cerita saya tak lawan trend lah. Saya ada 3 syarat untuk lawan trend. Saya buang dulu lah. Dalam trend buy, kalau nak lawan trend, ini syarat dia. Syarat pertama, MACD silang. Kamu tengok MACD silang kan? Dah nampak MACD silang. Ini syarat pertama. Syarat kedua, BB keluar. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, wajib ada candle arah sell. Ada tak candle arah sell? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, candle wajib break mid BB. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, memang akan buy penuh.
Nampak MA5 low dia ni. Dia tak break pun. Lepas tu kita mencari buy. Walaupun orang kata, ni stoh dah limit dah, memang akan sell dah. Sell lah nak tahu. Stoh meleret. Nak kenal stoh meleret, ini stoh meleret ni. Itu stoh momentum tu. Stoh meleret, ini stoh meleret. Tahulah kamu stoh meleret berapa float. Tu banyak terkena. Kalau kamu belajar stoh saja, ini stoh meleret kalau nak tahu. Stoh momentum. Ya, orang kata stoh limit, sell. Bolehlah kamu. Kamu nak lawan trend, ini 3 syarat tu mesti ada. Contoh saya ambil daripada dia start nak bullish. Bagaimana dia nak start bullish? Dalam keadaan dia sell kan? Okay. Dalam keadaan sell, saya cari MACD silang daripada bawah. Okay, MACD silang. Okay, MACD. Mana nak? Tak ada ni tu. Tak lepas. Okey, MACD silang. Okey, yang pertama dah ada. Syarat kedua, BB keluar. Ada BB keluar? Ada. Syarat ketiga mesti ada candle arah. Jadi candle arah kita bertemu di sini candle arah. Nampak? Jadi kalau kita buy di sini. Jadi kita dapatlah profit. Okey, dapatlah profit. Tapi ini H1. Syarat dia kena tolak top BB. Tapi kalau tak tolak, dia akan turun balik. Tapi kalau kita perhati, ini sebenarnya baru divergent. Nampak? Baru divergent. Yang kita nak SOP lepas divergent. Mana SOP lepas divergent? Ini SOP lepas divergent. Kita win SOP lepas divergent. Kita win SOP lepas divergent. Okay, kena tahan float sikit. Sebab apa dia jadi macam ni? H4 tak siap. Nampak tak? H4 tak siap. Bila kita nak masuk, kita kena base pada H4. Okay, base pada H4. MACD silang H4 ni baru kita masuk. Baru kita hold. Sebaiknya H4 ni divergent dulu. Ini divergent H4. Maknanya kekuatan kita nak buy tu perjalanan dia lebih jauh. Okay. H4 divergent, SOP selepas divergent. Ini. Nampak? Ini sekali. Okay, sebab stop limit, perjalanan dia naik. Okay. Ini kali kedua. Okay. Stop H4 limit, stop H4 limit. Limit ini kita buka M15. Okay, saya marking dua ni. Kita buka M15. Pada M15, mesti ada divergent. Ini satu yang saya cerita tadi. Divergent, SOP selepas divergent. Kemudian kat sini satu. Nampak? Ini divergent. Ini SOP selepas divergent. Yang ni kita masuk. Dia nampak stop H4 tadi dah limit. Tapi kenapa dia turun lagi? Sebab dia nak buat SOP baru. SOP selepas divergent. Jadi kalau saya akan sell lah dulu kat sini. Sebab saya tahu dia nak buat SOP. Orang duk kata buy, saya masih sell. Itu sebabnya kalau kamu tengok saya, kadang-kadang orang duk buy, saya duk sell. Orang duk sell, saya duk buy. Okay.
Sebab tu kita kena faham apa yang dia nak buat sebenarnya. Cikgu, dia setiap kali SOP lepas divergent tu, Ya. mana setiap kali berlaku selepas SOP selepas divergent tu, kita boleh ambil position Ambil position. Oh. Lagi bagus kalau Emma baru siap. Emma dah siap susun macam ni. Maksudnya keyakinan dia masih kuat. Mana boleh banyak kali lah. Tak suji sekali tu je. Tak. Sebab kita masih base kepada H4. Selagi H4 tak siap. Okay, selagi H4 ni store tak limit. Buatlah re-entry. Bila H4 store limit, saya tarik store limit H4. Kat sini. Pada M15 apa dia buat? Kejun lah. Nampak? Ini H4 limit tadi kan. Okay. Kat sini adalah divergent. Yang dia nak tuju SOP selepas divergent. Ini SOP lepas divergent. Kita pun tarik. Kita sell di sini. Walaupun trend itu orang kata trend bullish. Lantaklah bullish. Kita dah nampak divergent. Kita mencari SOP selepas divergent. Satu lagi sebab candle ini dah break MA50. Price sebab ada di bawah MA50. Sebab trend daily masih sell. Pada waktu ini trend daily masih sell. H1 pun tengah sell. Dia buka. Okay, nampak? H1 tengah sell. Hijau naik, hijau mesti turun. Time hijau turun tu yang kita sell dulu. Sebab hijau naik ini menyatakan signal untuk kita buy. Bukan terus buy. Nampak? Hijau naik, hijau mesti turun. Ini signal untuk sell. Okay, signal untuk buy. Jadi kita sell dulu. Bila dia sampai bawah, kita buy. Boleh faham tak? Yang kuning tu stok 120 Yang kuning tu stok 120 120. Yang kuning ni 120. Okey. 120, 13. Kenapa saya pakai 13? Saya tak nak ada double line. Tu je sebenarnya. Betul. Kalau double line, dah lah kita banyak line. Kita hanya nak tahu kedudukan dia di mana. Kalau dia berada di atas level kosong, maksudnya kekuatan buy. Ya. Kita mencari 14 daripada bawah. Sebaik-baiknya 3 store daripada bawah, kuning di atas. Ngam pula MACD daripada bawah. Tahan lah. Okay, contoh saya tarik ni, saya tarik ke sini. Okay, 3 store dah berada bawah. Bila kita buka M15, walaupun H1, kita masih refer M15 untuk entry. Itu saya punya prinsip. Sebab M5 tak boleh lawan M15. Saya nak buy, saya akan tunggu M15 ni silang. Nampak? Mana MACD stosh ni dah mula cross M15 ni, saya pun buka lah M1 untuk kita sharpkan entry. Ada divergent. Untuk kita sharpkan entry tadi. Mana tadi? Ni 20 Disember. Belas 20 Disember. Okey. Nampak tak? Ini divergent. Ini dia tak buat divergent. Dia setup biasa, setup SOP selepas divergent. Tapi kalau kita nampak kat sini, dah ada penerusan buy. Okay, jadi, kalau kita nak buy, tunggu MACD daripada bawah. Kita pun tariklah kat sini. Ini price. M1 habis price. Jadi kita buy dulu. Kita tarik lagi MACD daripada bawah. Kita buy lagi. Sampai atas. Dia turun lagi. Kita buy lagi kat sini. Nampak dia punya perjalanan. Bila M15 tadi, kita nampak dia silang. M15, MACD dia silang.
Jadi M1 kita cari re-entry sahaja. Nak sharp, tunggu MACD di bawah. Bukan sharp lah, orang kata nak kurangkan float sahaja. Kita bukan mencari sharp. Kita nak kurangkan float. Kita tahu kita nak buy, tapi nak buy tu di mana? Tunggulah MACD M1 ni daripada bawah. Buy lah. Dia pergi pun sekejap je, tu profit. Nak close tak nak tu terpulang pada kita lah. Benda dah profit. Sebab tu kalau saya akan buka 3 time frame macam ni. Saya akan buat macam ni, 3 pattern ni, saya buka M15. Saya prefer lah M15 tu. Okay, M15. Yang cikgu pakai 3 stores tu berapa ke? Saya nak setting jap. Nak stores. Okay, store yang pertama 120. Tapi kalau kamu nak pakai benda ni, saya bagi dalam group je, template ni. Tu pasal pada laptop je. Tu pasal pada laptop. Besi kuning ke grup saya? Cikgu saya tak ada ni. Tak ada, saya masukkan dalam besi kuning. Tak ada masalah lah. Barang free. Oh, sorry. Salah. Barang free je. Add lah saya dalam grup cikgu. Masuk je. Kamu type ilmu Engaf BBMA Stosh. Type ni je. Mana-mana? Channel nota ada, channel group ada. Join chat, V, type je ni. Sekejap saya. Cikgu share dalam grup dengan besi kuning. Saya tak boleh share. Tak boleh Minta ngaju. Minta ngaju. Oh, okay. Ni je. Oh, saya masukkan kat sini, kat tepi ni. Kat chat. Kat chat mana chat? Kamu copy kat chat Okey, alright, terima kasih. Kat sini, okey, ada channel nota. Dalam channel nota ni pun ada saya punya setting apa semua. Saya ada cerita sikit-sikit. Kamu nak set limit, buy limit pun boleh. Nampak saya kalau saya nampak dah set up tadi, kalau saya nampak saya tak set, saya akan set limit lah. Okey. Ada apa? Video-video lama kat atas-atas ni pun ada. Daripada atas first saya buka, saya kenalkan candle arah ni dulu bagi yang newbie lah. Apa dikatakan candle arah, candle hutang. Sebab ini yang kita nak marking, matlamat dia. Daripada mana dia nak pergi ke mana, ada break, nanti cari balik. Okay, Engaf buy. Dulu kalau saya sebut candle arah, orang tak tahu. Kena sebut Engaf. Okay, Engaf lah. Sebab saya belajar candle arah. Arah kita nak buy ke, arah kita nak sell. Nak buy, cari candle arah buy. Nak sell, cari candle arah sell. Okay, ada semua dalam ni. Saya tak wajibkan kamu nak guna link saya tak wajibkan. Itu terpulang pada kamu. Okay. Jadi kalau saya trade, saya akan guna 3 macam ni. M15, M5, M1. Jadi bila M15, kita nampak setup buy. Okay, setup buy. Kita tunggu M5 ni turun dulu. M1 cari SOP. Itu cara dia. Maknanya kita akan float sekurang-kurangnya. Paling kurang float. Sebab tu layer saya, kalau kamu tengok layer saya memang tak ada maaf bagimu lah. Kalau setup biasa, layer saya sikit je lah. Okay. Cikgu, macam gold tu. Macam cikgu cerita tadi, macam daily tu MACD dah bersilang kan?
Okey, daily. Ya. MACD Dan mesti kita dah. bagi MACD silang by. Okey. Jadi kita nak confirmkan tu memang kita tengok H4 storage dah sampai bawah. Lepas tu H1 ada buat divergent. Itulah kita nak confirmkan silang tu macam tu kan cikgu? H4 stop sampai bawah. M15 kita cari divergent. Oh, M15. Okey. Kalau daily, H1. Okey. Dia punya partner M1 adalah untuk scat M15. M5 support. Okey. Daily H1 divergent. Tapi nak entry biar H4 support. Baru perjalanan dia tu kita entry dia tu berjalan. Kalau dia tak support, maksudnya kita kena tahan float lah. Tahan. Bila H4 boleh support, dia akan terus. Maksud support tu macam mana cikgu? Okey, maksud support contohnya kalau saya nak buy, saya tak akan buy pada perjalanan stoch H4 turun. Walaupun saya nampak H1 ni dah nampak buy. Okey, contoh kat sini kan. Okey, kat sini kan. Saya dah nampak buy. Okey, kat sini dah nampak buy. Sebab stoch dah limit dah. MACD pun dah daripada bawah. Betul. Pada masa ni pukul berapa ni? Tak nampak. Macam mana nak keluar? Saya copy lah. A, B, C ada tak? B. Okay. Bila kamu buka H4, nampak perjalanan H4 ni tak habis lagi. Nampak? H1 store dah habis. Jadi kenapa kita nak buy? Kita mencari sell dulu. Sebab H4 ni tak habis. Walaupun kita tahu trend ini trend buy. Nampak dia punya permainan. Bila kita buka M15, kita mencari M15 MACD daripada atas. Okay, kita mencari M15 MACD daripada atas. Okay, ini dah habis. Jadi kita tunggu MACD daripada atas. Kita tengok susunan EMA sell. Memang power sell ni. Dengan keadaan 120 masih berada di bawah. Ini dia buat. Stop saja main. Reject EMA 50. Terus terjun. Okay. Ini orang kata kalau entry intraday lah ni. Kalau M15 ni maknanya daripada atas sampai bawah entry intraday lah. Kat sini saya ada sell. Pada masa ni. Saya di Batu Pahat. Pagi tu saya sell. Saya PO sell limit. Kejun sampai bawah. Bila MACD start, MACD ni. M1 kat sini buat divergent. Kat sini M1 buat divergent. Cikgu asal mana cikgu? Saya Kelantan. Oh, Kelantan. Batu Pahat? Saya meeting Batu Pahat minggu lepas. Dekat mana tu? Area mana? Hotel Katerina. Minggu lepas. Oh. Saya ke Hotel Katerina minggu lepas. Saya orang Terengganu. Orang Ganu. Ganu Azmi ada. Azmi mana? Tak kenal tu. Just for it. Oh, just for it Lama dah. Tapi sekarang cikgu stay mana sekarang? Saya kat Lipis sekarang. Oh, Lipis. Faham. Ini divergent M1. Sharp M15 tadi. Baru kita masuk buy balik ikut daily tadi. Sebab H4 dah stop limit. Ini cara nak cari sharp entry lah. Ini yang Pian buat sebenarnya. Cuma satu beza dia, Pian dia boleh hold. Saya tak melihat chart. Saya tak melihat chart. Pian dia hold. Itu kelebihan Pian lah. Entry dia tak banyak, tapi dia hold jauh. Oh, swinger. Dia M1 menjadi swinger.
Oh. Itu dia. M1 menjadi swinger. Kalau dia kata delete MT4 betul lah tu. Dia sebab dia ada satu account, dia ada 2 telefon, satu account untuk swing. Dia menunggu setup swing betul. Bila account swing tu dia masuk dan telefon tu dia akan tinggal. Telefon satu lagi yang guna harian tu untuk skating je lah. Sebab bila ada telefon dekat tangan kita nak tengok. Yelah betul lah. Bila kita ada entry kita nak tengok. Tapi kalau kita tak ada entry kita bebas. Saya punya style, saya mencari setup. Ada setup, saya masuk, dah bergerak, cukuplah kerja itu. Saya tidak menunggu sampai apa semua. Kenapa saya tak buat menunggu macam tu? Sebab saya tak tahu news nak turun ke naik apa. Kita tahu nak perjalanan dia nak naik. Tapi kadang-kadang news turun balik ke tempat asal. Kita dah hold lama, tiba-tiba turun ke tempat asal. Jadi rugilah kan? Kenapa tak ambil? Dia ada pro kontra lah. Stick pada kita punya cara trade itu saja. Betul. Kena ada ilmu. Nak masuk, kenapa kita nak masuk? Itu je. Kita kalau SOP pun dah ada semua cikgu, news kena tengok kan cikgu? News? Saya tak kisah payah. news. Sebab news ni mempercepatkan market. News sebenarnya mempercepatkan market. Kalau news lagi suka. Bila kita dah nampak setup MACD daripada bawah ni kan. Okay. Bila dia sampai atas, dia close lah. Macam saya cerita tadi yang indeks US100 tadi kan. Saya masuk buy. Walaupun trend itu sell. Saya masuk buy. Sebab saya nampak MACD dia daripada bawah. Jadi saya buy dulu. Bila sampai atas, saya close lah. Nampak persilangan M5 ni. Okay. Saya close yang ni, saya tak sempat masuk sell. Bila tak sempat masuk sell, saya tunggu M1. Saya tunggu M1, stop daripada atas. Ini. Walaupun dia bergerak turun sampai sini. Jangan risau, sebab trend ini masih trend sell besar. Okay, trend masih sell besar. Walaupun nampak stok dah habis. Ini BBMA punya setup. Touch mid, naik. Re-entry pada MA5 high. Turun sampai low, dia akan naik balik pada mid BB. Turun ke MA sampai low. Kemudian dia akan naik balik. Untuk dia nak buat momentum. Sebab dia nak ubah trend. Sebab ini trend buy. Nampak? Ini trend buy. Bila nak ubah trend ni, dia kena step by step. Kalau ikut trend, ini ikut trend. Habis tu ini tak siap susun. Okay, ini tak siap susun. Bila buka daily, perjalanan stocks daripada bawah naik ke atas. Trend daily, trend buy, betul tak? Trend daily, trend buy. MACD daripada bawah, stocks daripada bawah, apa dia nak buat? Memang dia akan buy. Jadi pada daily ini, kita refer pada H1. Jadi H1 ni akan buat step by step untuk sell balik. Tapi belum penuh sell lagi. Faham tak maksud saya? Memang trend ini mula sell tapi belum penuh sell. Sebab apa belum penuh sell? Kita boleh beritahu kenapa saya kata belum penuh sell lagi. Emma belum cross lagi. Emma belum siap susun. Bila time frame besar, Emma belum siap susun, maknanya dia belum fully sell. Yang sell ini sekarang pada M15. Scalping. Fully sell untuk M15. Maknanya kita bukan nak hold lagi. Kalau M15 boleh buat macam ni, kalau currency M15 ni dia boleh pergi sampai 5 hingga 1,000 pip. Currency? Currency. Setup M15.
Maknanya kalau kita ambil daripada high kat sini, daripada sini kita tarik pada low, sebab ni tak habis lagi Kalau dia tarik sampai low kat sini, dia boleh pergi sampai maksimum 1000 pip kalau news. Kalau tak ada normal price 500 hingga 800 pip. Itu setup M15. Setup power macam ni lah. Tapi kena tahan lah. Seharian lah. Kalau setup H1, dia boleh pergi 1000 pip minimum. Kalau macam ni H1 punya setup. Emma siap susun, MACD naik ke atas, 120 ada ke bawah. Cari M15 sampai ke atas, masuk je. Kamu boleh tahan sampai 1000 pip. Senyum sahaja saya cerita. Kalau H4 1500 hingga 3000 pip. Sehari ke? Satu setup, bukan sehari. Satu setup H4. Oh, okey. Kalau kamu jumpa setup tu setup H4, kamu rasa nak, orang kata nak swing, nak cuba jadi swing, entry jangan banyak. Tapi target kamu adalah 1500 hingga 3000 pip. Saya buka currency. GU, H4, H1. Currency pun buat benda yang sama. Okey. Ini dia punya setup. Saya sayang nak hilangkan marking ni sebenarnya. Tak apalah. Okay. Ini GU punya setup. Kita nampak MACD silang GU. Let's save di ABC. Pindahkan tablet ni ke sini. Okay. Jadi pada H4 kita akan nampak dia punya divergent dan SOP selepas divergent. Kalau kamu nampak lah. Okay. Pada H1 8 Disember. Okay. Pada H1 ini dia punya divergent awal. H1 akan buat divergent awal lagi. Sebab itu setup daily. Ini divergent H1 Divergent H1. Divergent H1 punya divergent. Tapi masih bergerak turun. Lagi jauh. Sebab apa? Sebab daily tak siap. Lepas tu kalau nak cari betul-betul nak cari trend buy, tengok pada daily, MACD silang, BB keluar, cari candle arah. Ini BB keluar. Candle arah buy. Baru kita betul-betul fully buy. Ini candle arah buy. Nampak? Kalau kita buy kat sini, tak salah. Tapi dah naik sampai sini, turun tempat asal, kita tak close. Faham tak saya? Berbanding dengan kamu nampak candle arah buy, kamu pun masuklah entry full dengan BO buy limit sikit. Sebab kalau kita nak tengok kat sini, M15 lah. Bila M15 ada setup buy, maknanya fully boleh buy. Maknanya kamu buy dengan full margin, ini setup daily. Tahanlah. Tak percaya, saya buka. Kamu tengok. Tempat marking Tempat marking dengan candle arah. Buka H4. Yang ini nampak? H4 dah bagi hint. Buka H1. Nampak? H1 dah bagi. Ini penerusan. Okay, ini low, ini high. Ini penerusan. Sebab kita melihat pada SOP selepas pada divergent tadi.
buka M15 kamu akan dapat sharp entry. Nampak? Buka M15, ini sharp entry kamu. Divergent, maximum divergent dan SOP selepas divergent. Okey, SOP selepas divergent. Divergent, SOP selepas divergent. Sebab kita memang menunggu untuk buy kan. Mana itu yang kamu boleh nak swing kan. Perhati kat sini pula, M1 ada divergent. 20 Disember. Nampak M1? Divergent. Lagi sharp. Entry selamat selepas divergent. Ini dia. Dah selamat confirm market dah bergerak buy dah. Mana tak tunggu lah. Tu buy. Cikgu, kalau macam tadi M1 tak buat divergent lagi, kita boleh buy ke? M1 tak buat divergent. Ha. Mana M1 dah ada SOP kan. Kamu tak nampak dia nak divergent lagi kan. Kamu nampak dah SOP. Aku takut tertinggal bus. Okay. Tak betul, ini saya cerita betul. Saya dulu macam tu juga. Betul. Kadang-kadang nampak dah. Okay, ini dah nampak kalau dia naik sikit dia akan turun low sikit. Maknanya nak buat divergent mesti buat ada low. Jadi daripada entry kamu, PO lah. M1 dia tak jauh dalam 20 pip. Maksimum. Berapa pip je tu? 50 pip. Betul tak 50 pip? Betul lah lebih kurang 50 pip. M1 tak jauh, 50 pip je. M5 200 pip. M15 500 pip. Kalau dia nak buat divergent dia boleh turun sampai 500 pip. Kalau kamu nampak M15 dah macam nak buat divergent, kamu pun buatlah entry. Macam ni kan. M15 dah ada SOP. Kamu rasa macam ni dah nampak trend daily tadi, trend buy. Kamu pun masuklah buy kat sini. Dia boleh pergi 100 pip lah. Berapa tu? 1000 pip. Maksimum. Lepas tu saya kata 500 hingga. Lepas tu saya kata M15 500 hingga 1000. Tapi kalau kamu perhati kat sini sebenarnya adalah H1 tengah sell. Kamu pergi buy. Saya tarik kat sini. Bila saya buka H1, H1 tengah sell. Nampak? H1 tengah sell. Kamu pergi buy. Takut terlepas bus. Tahan lah. Tapi kalau kamu nak nak buy, okey kat sini. Bila dia dah bertemu dengan BB ni. Bila M15, selamatlah sikit. Di sini dapatlah 600 pip. 600 pip kamu nak swing kan. 50 pip satu entry, maksudnya kamu ada dalam 50 dalam 12 entry lah lebih kurang. Tapi win rate kamu 12 entry kamu, sebab kamu kata kamu masuk pada H4. Ini kamu masuk tadi. Kamu termasuk awal. Entry awal, stop pun tak habis lagi. Kamu dah masuk, takut terlepas bus kan. Tak apa, swing tak apa. Jangan layer banyak sudah. Maksudnya target kamu dalam 500 hingga 1000, maksudnya setiap 50 ataupun setiap 100 pip.
Maknanya kat sini kamu adalah dalam 10 entry lah kamu kata. Kamu float kat sini. Tapi win rate kamu ataupun kamu ambil sampai store H4 limit. Ni dapatlah 200 pip. 2000 point. Lebih kurang. Kamu float 50 pip atau 500 point. Tapi kamu win 2000 point. 200 pip. Atau kamu kena tengok diri kamu. Kamu jenis nak mengadap chart ke. Kamu nak entry exit. Terpulang pada kamu. Kamu sendiri yang kena tahu diri kamu ni jenis sabar ke, tak sabar ke. Kalau kamu tak kenal diri kamu, maknanya kamu memang tak boleh nak tahu apa yang kamu nak sebenarnya. Okay? Cikgu, yang ni ada record tadi kan? Ada. Nanti saya akan upload pada YouTube. Kalau kamu nak refresh, boleh buka di YouTube nanti. Okay. Saya akan channel tu, saya akan masukkan pada channel nota lah. Link tu. Link apa yang malam ni lah. Okay. Kalau ada nak tanya dulu. Apa yang kamu tak jelas, cara nak entry ke, SOP dia ke. SOP lawan trend. Okay, ada soalan? Tak ada juga, okey lah. Tak ada yang nak penjelasan, boleh tanya dulu. Cikgu, dia time frame ni dia memang kalau macam daily H4, H1 Okay, daily kamu kena tengok pada H1. Divergent H1. Bila ada divergent H1, maksud dia, okay, saya tak daily dah nak mati. Okay. Okay. Kalau macam H4, M15 M15. Kalau stos H4 ni, stos H4 sampai ke atas, buka M15. Tapi kalau boleh, jangan lawan trend dia. Cari re-entry selagi daily ni tak ada setup sell. Sebab ikut trend itu lebih selamat daripada kita lawan trend. Apa dikatakan trend? Okey. Base kepada H1. H1 pula, daily. Base kepada daily. Pergerakan price daily. Kalau ini trend sell kan? Okey, trend sell maksud dia kita menunggu betul-betul sharp. Okey. Kita menunggu betul-betul sharp. Bila kita dah nampak persilangan, pada masa sama kat sini, H1 ada divergent. Okey, H1 ada divergent. Saya save dulu. Okey. Ini yang berlaku pada H4. H4 akan buat setup BBMA lah. Touch mid naik, touch EMA naik balik, break naik balik, sell. Titik time dia naik ni kita buka H1. Okay. Sebab kita nak mengurangkan risk kita. Buka H1 kita akan nampak dia punya persilangan, baru kita sell. Bukan kata, okey aku dah nampak saya tak sell, terus nak sell. Boleh terus nak sell, tapi kena tahan lah. Mana lebih baik kita tahan float ataupun kita mencari float yang rendah.
dengan entry yang lebih banyak. Bila dia dah bergerak sepatang sampai sini, ambil lah gaji, set BE. Sebab kita melihat pada time frame besar. Kalau yang ni cikgu, dia punya divergent H1 kat mana cikgu? Divergent H1 akan berlaku awal. Okey, ini divergent H1. Oh, okey. Dia memang akan ada. Divergent itu bukan kata dia dah mati trend, tak. Tanda dia nak mati trend. Okey. Bukan kata nampak divergent tu terus nak hentam full margin. Boleh, tapi dengan syarat kamu kena apa? Ni kan, ini setup. Ini divergent dia. Nampak? Oh. Sebab kenapa dia masih naik? Sebab H4 tak siap. Nampak? Okay. H4 tak siap lagi. Sebab H4 stosh tengah naik tu. Tak silang lagi. Oh, Ini okay. H4 silang kat sini. Oh, H4 Sebab tu silang. H1 ni masih mendaki. Yang kita nak tahu bila dia nak habis, bila EMA ni dia mula break EMA. Dia naik lagi. Dia mula break EMA. Nampak EMA makin kecil. Itu maksud dia pada H1 ni dah tanda-tanda dia nak terjun. Ini kalau kita ikut trend lah cikgu kan? Maknanya ni kita mencari awal trend. Perubahan trend pada daily lah. Yang ni. Kita nampak dah stock dah turun dah. Tapi price ni masih naik turun lagi. Sebab dia sideway pada H1. Daily ni H1 akan sideway. Sama juga kalau H4 M15 akan sideway. Dia akan susun EMA macam ni M15. Bila EMA dah mula break, okay, dia akan test 700 ni. Dalam test 700 dia akan naik buat SOP balik. Barulah dia henjuk sekali. Sebab dia nak mengubah EMA ni. Kalau EMA tu tengah kembang, kamu jangan lawan. Kita mencari re-entry. Bila dia mula break dan EMA mula mendekati, okay, time tu kita buka abang dia. Abang dia kalau H1, H4. Kalau M15, H1. M30 ni kadang-kadang. Kalau setup tak ada, jangan buat setup. Buka currency lain. Cari yang spread kecil sudah. EU pun EU lah. Asalkan kita boleh buat profit sudah. Sebab saya pun kadang-kadang saya trade EU. Buat apa nak malu? Duit kita. Kita yang dapat. Tak kaya tak apa, janji dapat profit sudah. Itu je konsep dia. Nampak berserabut. Tapi cari SOP dia. Cikgu kalau macam H1 ni kan. Okey. Macam cikgu tanda tadi tu. Okey. Yang apa? MACD dah start atas tu kan. Dia ikut H4 punya stosh tu. Kat sini kan. Mana bila MACD bersilang. Mana M5 pun ada buat cerita dia. M5 pun akan buat cerita dia. Ini baru bulan 28 Oktober. Saya buka M5. 28 Oktober. Ini cerita 28 Oktober ni. Okey, nampak divergent dia? Okey. Nampak divergent. Macam nak naik, tiba-tiba terjun news. Ini divergent, ini SOP selepas divergent. Jadi entry kita SOP selepas divergent. Itu kalau kita nak sharp. Nak orang kata tak yakin, break MA50 baru kita masuk. Nampak tak dia break MA50?
Ya, benda ni kena banyak buat backtest saja tu, buat latihan kan. Kena banyak pemerhatian lah. Buat nak Saya faham. boleh cerita pada kamu, tapi pemerhatian tu kamu yang kena buat. Nampak tak? Terbaik tu. 120 ni meleret. Bila dia naik, dia makin terjun. Ada masalah Cikgu, apa? saya nak keluar dulu boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ada Terima kasih urusan banyak, keluarkan. Nanti tengok balik pada video Soalan. lah. Okey. Okey. Kalau kamu masuk mana-mana channel, signal apa semua, boleh. Saya tak ada halangan. Itu hak kamu. Tapi bila kamu nampak signal buy, kamu tunggulah M1, sebabnya M1 daripada bawah. Patut M15 ni, MACD silang dah. Dah ada persilangan MACD, M1 tunggu daripada bawah. Baru kau masuk buy. Signal macam mana cikgu? Contoh ni. Contoh, orang dah bagi signal kat sini kan. Signal buy kat sini kan. Okey. Orang dah nampak buy. Okey, ini dah buy. Jadi, kamu tarik ni, daripada start signal masuk. Kamu buka. Stop ni tak habis lagi. Tunggu stop habis. Ataupun, kamu pergi ke M1. Okay, ni marking saya 5 November. Jadi, saya pergi ke M1. 5 November. November ni Oktober. November ni. Jadi buka M1, buka persilangan MACD daripada bawah. Okey, M1 kamu ambil MACD bawah. Sebab dia tu. Okey, saya marking price MACD Okey, jadi MACD bawah kat sinilah kamu entry. Jadi entry kamu tak jauh sangat daripada price tu. Dalam 16 pip. 16 pip, tapi kamu akan win lebih besar. Akhirnya kamu win. Tahan float kan? Tahan float apa semua. Maknanya itu kelebihan layer tu. Maknanya kita masuk buy. Dan kita akan win. Daripada buy bawah, all total win. Close lah. Nampak? Ini kita masuk. Orang dah bagi signal buy awal kat sini. Kat sini tadi. Signal buy kat sini. Tapi kamu nak buy, tunggu M1 daripada bawah. Ini mudah tadi kan? Ini M1 kamu. Ini 5 November. Saya break kat sini tu. Hilang. Tak ada. Tapi cara dia macam tu lah. 16 November. Saya cari 16 November. 16 November. Saya pergi M1 16 November. Hilang pula. November M5. Okay. M5 kat sini. Okay. Ini zone kamu nak masuk entry lah. Tunggu MACD M5. Kalau M1 lagi sharp.
Mana kat sini kamu float kamu tak besar pun. Dalam 10 pip. Oh, masuk buy. Masuk buy. Dah win. Set BE. Ambil gaji, set BE. Dia nak terjun, lantak. Masuk lagi sekali. Nampak? Jadi daripada bawah, masuk lagi. Itu kalau kamu ikut signal lah. Biar ada kekuatan sebab apa kamu nak buy. Maknanya di mana kamu nak buy. Bukan terus masuk. Cikgu satu lagi nak tanya. Okey, boleh? Okey. Macam biasa SOP selepas divergen tu, Ya. kita akan tunggu divergen. Contohlah kita nak sell kan. Okey. Jadi kata dah bagi divergen, sell. Okey. Jadi kita akan tunggu MACD dia naik balik kan. Ya. Okey. MACD tu dia kena sampai limit macam stosh ataupun tak kisah juga. Asal dapat dia naik je Dia dah. yang penting Okey. stop limit dulu. Stop limit ada kena arah. Oh, okey. Okey, contoh kamu nak sell, kamu nampak ni macam divergent kan? Contohlah saya ambil ini macam divergent, tapi ini M5. M5 saya tak target, saya target M15. Okey. Kalau M5 ni dia akan siapkan M15 dulu. Jadi kalau kamu tengok kat sini SOP selepas divergent kan? Ini SOP selepas divergent. Cari kehendak arah. Ini kehendak arah sell kamu. Okay. Nampak tak? Dia kena siapkan M15 dulu. Tapi totally kamu akan win juga. Okey. Sebab pada masa ni 17 ni M15 tak ada lagi. Nampak? M15 MACD silang je. Ini entry kamu tadi. M3 base pada M5. Sedangkan trend buy. Nampak? Trend buy, kamu sell sebab kamu nampak divergent M5. Tapi jangan hold lah. Ini divergent M15. Baru boleh pergi jauh sikit. Okay. Divergent M15. SOP selepas divergent. Ini dia. Mana entry kamu sebenarnya sepatutnya kat sini. Maksud dia bila stosh dah limit, MACD walaupun limit, tunggu je kehendak arah yang sebaik-baiknya. Okay. Jadi kalau kita detailkan, ini kan, mana kehendak arah? Ini kehendak arah. Jadi entry kamu kat sini. Nampak? Terus dia terjun. Dia kadang-kadang saya tengok macam cikgu chart tu cikgu bagi zoom out kan. Itu ada beza je. Okey, zoom out ni sebab saya nak tengok dia punya divergent. Bila saya buat zoom out macam ni kan, saya nak tengok divergent dia ni. Okey. Bukan nak cari candle lagi, mencari divergent. Bila nak nampak divergent baru saya zoom in. Saya zoom in, saya akan cari kehendak arah. Ini kehendak arah. Okey. Kalau kehendak arah tak ada cikgu lepas tu macam mana cikgu? Kalau kehendak arah tak ada, maknanya kekuatan dia tak ada. Okey. Jangan kamu masuk kehendak arah kat bawah. Okey, ini kehendak arah, ni nampak kehendak arah. Kenapa nak cari kehendak arah bawah? Sebab MACD dah kat bawah. Kita mencari MACD daripada atas kan? Cari MACD daripada atas, cari kehendak arah. Sebab kehendak arah ni, dia akan cari hutang ni. Ini saya panggil hutang. Dia akan bayar hutang ni. Sekali dia break hutang. Bila break hutang, dia akan cari sweat zone pula. Ini dia panggil sweat zone. Bila break, dia akan cari balik. Boleh sell lagi kat situ lah. Mana sell semula dengan SOP balik. Betul tak? Okey.
Kalau kamu dah terlepas setup ni, jangan risau. Cari balik SOP. Emma pun siap susun. Cantik lah. Dapatlah satu setup, satu entry. Esoknya ada lagi. Cari setup lagi. Esok ada lagi. Cari lagi. Sebab 120 masih berada di bawah level 50. Ni saya tak berbual level. Kalau saya berbual level, kamu akan nampak dia punya level 50. Nampak? Di bawah level 50. Oh, tu dia punya hard juga Hard dia maknanya kekuatan dia. Kekuatan untuk sell. Saya tak berbual sebab saya dah biasa. Okay. Nampak? Di bawah level 50. Naik je. Terus terjun. Sehari dapat satu setup, dua setup. Cukup lah. Sebab tu, kalau saya tak ada target sehari nak berapa je. Jadi tak ada. Ada setup, saya masuk. Kalau setup tu setup padu, saya balon cukup-cukup. Maknanya, hari tu dia akan cover untuk esok atau lusa. Mana esok tu, mana entry kita dapat dua sikit-sikit pun tak apa, tak kisah. Sebab yang semalam tu kita dah cover dah. Okey, satu lagi cara pembelajaran. Bila kamu buat entry, kamu SS. Tujuan SS tu adalah bukan kita nak menunjuk. Tak. Kenapa aku entry kat situ? Apa candle yang ada kat situ? Apa setup yang ada? Ya, betul. Itu sebenarnya. Bukan kata kita nak tunjuk kat orang apa semua. Tak. TP kita di mana, itu kita je. Yang penting kita entry, di mana kita entry. Kalau kamu rasa tak yakin dah biru, kamu close all. Kamu rasa nak pergi kat situ. Tak apa, tunggu. Sampai tak price tu. Kalau reject, kenapa reject? Buka balik M1. Punya M1 divergent. Jadi dia tak sampai ke price yang kita nak. Sebab dia divergent awal. Maknanya, kamu tahulah. Aku nak exit nanti. Tak apa, aku akan tunggu ke situ. Tapi kalau M1 divergent, aku kena lari. Kalau M1 tak divergent, itulah tempat aku nak tunggu. Boleh? Boleh. Cuba dulu, insyaAllah. Yalah, insyaAllah. Cuba. Dia tak akan dapat terus. Tu saya Betul. cakap, kamu tak akan dapat terus. Cuma sekarang, kamu entry tu base kepada, kalau tengok M15 perjalanan M15, buka M1. Kemudian tengok perjalanan dia. Tak yakin lagi apa semua, takut hilang apa semua, guna demo je. Ini kan demo, tak apa. Rasa tak sedap demo, buat account SIN 10 USD. Lot jangan besar. Pakai 0.01. Kamu nak tengok entry sahaja. Daripada pembelajaran itu, lot tu nanti kamu sendiri adjust. Okay. Setakat ni cikgu biasa letak SL ke kalau cikgu bicara? Kalau saya letak SL tu sebenarnya saya nak bergerak. Saya nak move. Okay. Maknanya saya tak mengadap. Okay. Maknanya SL tu yang setakat mana saya sanggup hangus. Walaupun tiba-tiba dia makan SL tu terjun. Lantak lah. Saya tak kisah pun. Nanti aku cari balik. Dia begitu je. SL macam saya cerita tadi, marking height up sikit daripada untuk spread. Kalau macam ni, memang makan SL. Kita marking kat sini. Kita pun letaklah SL kat sini.
Kadang-kadang dia akan makan. Kadang tak makan. Go. Saya beransur dulu. Okey, boleh. Okey, Saya pun jumpa lagi. slow-slow dah. Ada siaran lagi ni. Share lah Ah. link group. Okey, terima kasih banyak Go. Okey, Di sama-sama. atas ilmu yang saya dapat malam ni. Mahal tu. Okey, Go, jumpa lagi. Okey. Okey, Jumpa semula. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Salam. Okey, yang lain-lain kalau ada soalan boleh tanya dulu. Kalau tak ada, kita end kat sinilah dulu. Ada soalan ke? Saya setakat ni itu je ke. Terima kasih banyak ke. Okey, saya akan cuba dulu. Ya. Saya cuba buat dulu, tengok setakat mana kamu boleh buat. Kalau tak faham, SS dalam grup je. SS Okay. dalam grup, tanya. InsyaAllah ada masa free, saya jawab. Okey? Okey. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum semua. Setakat itu je lah dulu. Baik. Salam.